والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan hadis-hadis yang berbentuk peringatan. Sebelum Kitabul Ilm, Imam Muslim rahimahullah telah kemukakan 92 riwayat yang kita tidak akan baca semualah. Yang mana dalam kitab ni, dalam ringkasan ini tak ada disebut tak ada disebut. Cumanya anda tidak photostat atas beberapa sebab. Hak kita asal adalah tu cuma dengar sajalah. Minggu depan baru kita guna kitab ni. Jadi minggu depan tu kita guna kitab ni, anda akan buat lampir lah. Hadis kita baca dalam kitab ni, kemudian huraian dia tu anda buat dalam bentuk nota. Jadi kena sediakan file lah supaya tidak berterabur nota tu. Jadi anda nak sambung perbincangan masih dalam mukaddimah lagi, dan kita akan habiskan di sini sebab 92 hadis tu tidak semua kita baca, saya pilih-pilih lah. Jadi sebagai sambungan pada pagi ini, sebelum kita terus kepada Kitabul Ilm, insya-Allah Kitabul Ilm itu minggu hadapan kita guna kitab mukhtasar ringkasannya. Jadi pada pagi ini sebagai sambungan riwayat yang ke-21. Dia kalau kita asal tu adalah riwayat yang ke-21. Wa bi qala hadatsani Abu Ayyub Sulaiman bin Ubaidillah al-Ghailani qala hadatsana Abu Amir yani al-Aqadi qala hadatsana Rabah an Qais bin Sa'd an Mujahid qala jaa Bushair bin Ka'b bin al-Adawi, kena tubik nukci tu, Ibnu Ka'b bin al-Adawi ila Ibni Abbas ataupun ila Ibni Abbas faja'ala yuhaddithu wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala Ibnu Abbas la ya'zanu li hadithihi wa la yanzur ilayhi faqala ya Ibn Abbas ma li la araka tasma'u li hadithi uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. Imam Muslim dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Cerita dianya bila Bushair bin Ka'ab al-Adawi menghampiri Ibnu Abbas, lalu Bushair menyampaikan hadis dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah, Ibnu Abbas tidak mahu mendengarkan hadisnya dan tidak pula sudi melihat hadis yang disampaikan oleh Bushair. Lantas Bushair berkata, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak mendengarkan hadisku? Aku menyampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau tidak mahu mendengar. Bila Bushair kata begitu, maka Ibnu Abbas pun jawab dengan mengatakan, dulu kami mendengar seseorang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila orang kata begitu, pandangan mata kami langsung tertumpu kepadanya. Dulu, bukan sekarang, dulu kami pasang telinga kami baik-baik untuk mendengarnya. Ketika orang-orang telah mengambil riwayat dari sembarangan orang tanpa memilih siapa yang dia ambil, maka kami hanya menerima dari orang lain hadis yang kami ketahui saja. Maknanya maksud hadis ni, kenapa sikap Ibnu Abbas bila Bushair sebut tu dia tidak beri perhatian? Sebab dia takut. Dia sudah berhati-hati. Sebab zaman dia ni zaman orang yang menerima hadis ni tidak cermat lagi seperti peringkat awal dulu. Maknanya
poin yang paling utama daripada hadis ini ialah mana kita kena sangat bercermat bila kita nak terima fakta agama. Itu maksud. Jangan terima daripada sembarangan orang. Khususnya di zaman ni, sebab pada waktu ni hadis lagi belum dibukukan lagi. Zaman Ibn Abbas. Mana hadis tu belum, bila kata belum dibukukan, mungkin ada dah dalam catatan pribadi itu, tapi kebanyakan hadis pada zaman dia masih lagi berada dalam ingatan perawi-perawi. Jadi maknanya sebelum terima hadis tu siapa orang itu? Dah ni kita akan bincang itulah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa al isnad minad-din tu selepas ni. Baik begitu dulu. Maknanya hadis ni poin paling utamanya berhati-hati. Jangan kita terima sembarangan. Bila orang sebut tentang fakta agama tu terima dak. Zaman sekarang ni kena cek dulu. Dia lebih mudah lagi. Ana tu tengok setengah-setengah aplikasi tu tarik saja hadis keluar selalu. Kalau sekarang ni mudah. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-22. Wa bi qala hadatsana Dawud bin Amr ad-Dabbi. Amr ini ad-Dabbi qala hadatsana Nafi' bin Umar an ibn Abi Mulaikah qala katabtu ila ibn Abbas as'aluhu an yaktuba li kitaban wa yukhfi anni faqala waladun salih faqala waladun nasihun ana akhtaru lahu al-umur ikhtiyara wa ukhfi an qala fada'a biqada'i Ali faja'ala yaktubu minhu ashya' wa yamurru bihi asy-syai' fayaqul wallahi ma qada bihadha Ali illa an yakuna dhalla. Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abi Mulaikah dia ni hamba, dia ni asalnya hamba dia ni. Dia kata aku menulis surat kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia kata aku menulis surat kepada Ibnu Abbas dan memintanya menulis beberapa hal untukku. Maksud dia minta Ibnu Abbas tulislah hadis-hadis pada dia. Ana potong waktu sebab terjemah dia tu tak kena tu. Dasar pada Arab. Mana ada kitab ni lah. Jadi dia begini, aku menulis surat kepada Ibnu Abbas dan memintanya menulis beberapa maklumat kepadaku yang ia sembunyikan daripadaku. Itu kok dia tak ayat kepada aku. Tu dia minta gitu. Ibnu Abbas berkata tentang diriku, dia adalah seorang anak yang nasih, yang baik. Dia seorang anak yang baik. Mana Ibnu Abbas puji Ibnu Abi Mulaikah. Aku akan menuliskan beberapa maklumat untuknya, tetapi ada hal yang sengaja aku tidak tulis. Kemudian dia meminta diambilkan catatan tentang keputusan hukum yang ditetapkan Ali sebagai hakim. Minta maklumat berkait dengan keputusan dalam bab penghakiman yang telah dibuat oleh Sayyidina Ali. Lantas dia menyalin beberapa maklumat dari catatan itu. Ketika sampai pada satu bahagian daripada catatan itu, Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Ali tidak mungkin menetapkan keputusan seperti ini. Hanyalah orang sesat yang menetapkan keputusan seperti ini dengan menisbahkan kepada Sayyidina Ali. Apa maksud hadis ini sebenarnya? Maksud hadis ni bahawa sesuatu maklumat itu ni kita kira peringkat sahabat ada lagi. Walaupun catatan itu hak berkait dengan sahabat zaman tu pun dia semak dulu. Tu dia nak ayatnya. Padahal zaman tu dia semak. Mana ada sesuatu tu yang berdasar Ibnu Abbas ni maha guru sahabat. Dia kata hak ni memang tak mungkin Sayyidina Ali buat gini. Cuma dia tak sebutlah apa dia. Maknanya maklumat zaman tu pun dia cukup berhati-hati dah. Tak boleh ambil sebarangnya. Kenapa ingat dia dah? Anas sendiri pun bila kita baca kitab, kadang-kadang kita tengok hadis, apa kita tak ada ingat kita jumpa hadis ni. Kena semak dulu. Kadang-kadang sengaja anak tidak sebut masa kuliah. Kadang-kadang lepas kuliah apa tu baru kita sebut. Kadang-kadang pendengar tak perasan pun. Ada kadang-kadang tu kalau pengajian berkitab ada sebut ni kena anak kena sebut semula. Apa tu? Sebab kita tak yakin. Inilah kalau kita nak bincang ni. Maknanya dalam proses menakalkan maklumat agama ni, kalau tak yakin jangan sampaikan.
Dan kalau kita tak yakin, jangan kita terima. Semoklah dulu. Semok dulu. Okey, hak tu nilai yang kita nak ambil daripada kenyataan ini. Baik, seterusnya. Hadis yang ke-23, wa bi qala hadatsana Amr bin Naqid. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Hujair an Tawus qala utiya Ibnu Abbas bi kitabin fihi qada'u Ali radhiyallahu anhu famahahu illa qadara wa asyara Sufyan ibn Uyainah bi dhira'ihi. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Hujair, daripada Hisham, daripada Hujair, bahawa Tawus berkata, Ibnu Abbas diberi catatan bertulis yang mengandungi keputusan hukum yang pernah diputuskan oleh Sayyidina Ali. Lantas dia menghapusnya. Mana ada sebahagian dia buang, ada sebahagian dia buang. Kecuali seukuran ni. Sufyan bin Uyainah menunjukkan dengan lengan. Kecuali lebih kurang sepanjang ni saja dia terima. Hak ni dia isyarat. Malah kalau kita agak sejekar ya. Hak lain lagi tu dia tolak. Apa maksud dia? Seperti tadi juga. Mana Ibnu Abbas semata-mata disebut kata Sayyidina Ali, dia tak terima. Sebab apa? Orang boleh palsu ke atas nama Sayyidina Ali. Dia kata tak mungkin Sayyidina Ali yang begitu alim. Sebab Sayyidina Ali ni lebih daripada Ibnu Abbas kedudukan dia, sahabat yang keempat. Tak mungkin Sayyidina Ali buat keluar begini. Maknanya proses yang berlaku pada zaman Ibnu Abbas ni adalah satu proses orang panggil ihtiyat. Ihtiyat yang mana sangat bercermat dalam menerima fakta. Walaupun Sayyidina Ali apa? Tak boleh kau orang nak tipu atas nama Sayyidina Ali. Orang kita lah ni kalau guna nama orang-orang ni tak pakai terima. Ya Allah kan tak? Itu maksud dia. Jadi kalau kita faham molek ni ke tak? Kita tak akan terima. Marilah habis setinggi mana pun tak. Kalau dia ayat maklumat kita tak terima. Sengok dulu. Sebab terbukti banyak dah tak betul. Kena beringat. Baik, hadis yang ke-24. Wa bi qala hadatsana Husain bin Ali Al-Hulwani qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana bin Idris anil A'mash an Abi Ishaq qala lamma ahdathu tilka al-ashya' ba'da Ali radhiyallahu anhu qala rajulun min ashabi Ali qatalahumullah ayya ilmin afsadu. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Ishaq. Kata Abi Ishaq, dikata ketika mereka membuat-buat pelbagai perkara, yakni mereka cipta fakta-fakta agama atas nama Ali. Ni fitnah zaman ni. Lepas tu siapa dia ni? Anda pun rujuk dalam kitab kitab Minnah, dia syarah ni Najili. Ringkas ya, tapi molek sebab dia ambil poin-poin untuk guru memang molek. Hak ni maknanya puak-puak hak ni, puak-puak Syiah ada lah ni. Banyak dia rekod hadis dia letak atas nama Sayyidina Ali. Maknanya sahabat ada waktu dia beringat dah. Ni cerita selepas tu lah ni, selepas Sayyidina Ali. Atas nama Sayyidina Ali, bila sudah terbukti berlaku ada pihak-pihak tertentu yang telah mereka yasa maklumat agama, kononnya Sayyidina Ali kata ni selepas Sayyidina Ali meninggal dunia lah ni cerita ni. Salah seorang sahabat Ali berkata, semoga Allah memerangi mereka apa saja ilmu yang telah mereka rosakkan. Maknanya mereka guna nama Sayyidina Ali. Dia kisah lepas daripada 400 tahun ada terbit sebuah buku ni dianggap setarah Bukhari oleh puak Syiah, dia panggil Nahjul Balaghah. Buku ni penuh dengan ada buku ni sebenarnya kalau kita nak belajar bahasa Arab molek, sebab dia buku ni dia ada unsur kesusastra, ada unsur adib sastra. Sebab tu ulama kita terima hadis kalau ambil guna buku tu untuk ambil dari sudut bahasa saja. Yusuf Qaradawi kata bahasa tu tidak melambangkan bahasa di zaman Sayyidina Ali, kata Yusuf Qaradawi. Nahjul Balaghah nama kitab ni. Bagi Syiah kitab tu setarah Bukhari. Hebatnya. Baik, tak apalah. Jadi kena sebab itulah. Cuba payah ke. Ulama kita kata hadis yang sebut ya Ali ni kan tak sahih semua, kuat satu atau dua hadis. Hadis yang bermula dengan ya Ali, Nabi kata pada Sayyidina Ali tak ada semua sah kecuali satu atau dua hadis saja.
Maknanya teruk benar ni pencemaran ni. Baik, seterusnya hadis yang ke-25 ana sebut reka-reka. Wa bi qala hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Abu Bakr yakni Ibn Ayyash qala sami'tu al-Mughirah yaqul lam yakun yasduqu ala Ali fil hadits an illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Ini kaedah ni. Kena perhatian ni. Imam Muslim dengan Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Mughirah. Kata Mughirah, dia kata hadis-hadis yang berasal daripada Ali tidak akan diterima. Sebab banyak sangat direkod. Jadi Sayyidina Ali ni bagi anak dia ni mangsa lah. Jadi mangsa kesian dia. Padahal ni hebat ni. Nak macam mana? Dia boleh pahala orang buat atas nama dia boleh pahala Sayyidina Ali. Kata Al-Mughirah, hadis-hadis yang berasal dari Sayyidina Ali tidak akan diterima kecuali kalau diriwayatkan oleh murid Ibnu Mas'ud. Kalau murid Ibnu Mas'ud riwayat daripada Sayyidina Ali baru diterima. Tu pun ulama kata kena semok lagi. Tu pun kena semok lagi. Tu nak ayatnya berhati-hati. Kena ingat ni kalau kita bincang ni dalam lingkungan sahabat lagi ni, sahabat ada lagi tabi'i ni selepas zaman Nabi. Ni selepas Sayyidina Ali wafat. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 34 hijrah lah kata lah. 34 hijrah lah kata. Baik, seterusnya kita masuk bab lain. Bab yang kelima. Anda nak bincang rengkang-rengkang ni sebab dia gini, hak ni akan datang dalam kitab, dalam hadis ada pula lepas ni. Kita bincang panjang di situlah. Ni peringatan sebagai. Bab yang kelima, babu bayani anna al-isna' min ad-din wa anna ar-riwayah la takunu illa 'an thiqat wa anna jurh ar-ruwat bima huwa fihim jaizun bal wajib wa annahu laysa min al-ghibah al-muharramah bal min adh-dhab 'an asy-syari'ah al-mukarramah. Bab yang membicarakan keterangan bahawa periwayatan bersanad adalah sebahagian daripada agama. Mana bila kita riwayat hadis kena sebut daripada siapa, kalau boleh buat mari sanad. Kalau tidak periwayat daripada siapa dalam kitab mana, tak apa dah. Makna maklumat agama yang kita sebut biar orang boleh rujuk. Hak tu maksud dia. Tapi hak ni dia sebut mesti sanad. Kalau dulu kan iyalah mata hadis boleh buat belaka mari sanad. Bapa ulama nak cek guna ilmu rijal. Periwayatan hanya boleh diterima dari perawi yang dipercayai. Mengungkap kecacatan para perawi boleh dilakukan, bahkan wajib dalam konteks periwayat hadis. Dia tidak dikira mengumpat tu. Tidak dikira mengumpat. Melainkan usaha membela syariat. Hak tu termasuk dalam usaha membela syariat. Kita sebut orang ni ulama kata dia ni tak betul, dia ni terlibat dengan ajaran salah, tidak mengumpat tu. Hak mengumpat diharapkan tu hak lain. Ni berkait dengan agama. Hak ni wajib ni. Baik. Hadis yang ke-26. Wa bi qala hadatsana Hasan bin Rabi' qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad qala wa hadatsana Fudail an Hisham qala wa hadatsana Makhlad Ibn Husain an Hisham an Muhammad ibn Sirin qala inna hadzal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Hisham, perawi mengatakan Makhlad bin Husain menyampaikan kepada kami daripada Hisham bahawa Muhammad bin Sirin berkata. Ni anda tak bincang hak tu apa maksud, kita bincang kemudian. Jadi Muhammad bin Sirin berkata, ini salah seorang tokoh besar. Dia kata ilmu periwayatan hadis ini adalah agama. Ilmu tentang sanad tu agama, termasuk dalam agama tu. Mana ada dalam disiplin ilmu lain, tak ada. Ilmu hadis saja ada ni. Sebab tu dia kata minaddin, termasuk dalam agama. Oleh kerana itu berilah perhatian serius. Bila kamu nak ambil fakta agama, kamu kena beri perhatian siapa yang kamu nak ambil ilmu itu. Kena tahu. Ni khususnya zaman dulu. Kalau zaman kita pun begitu juga. Maknanya dengan siapa? Kalau orang ni sudah memang terbukti dia ni banyak menyebarkan hadis, tak cermat dalam menyebarkan maklumat, gomo belaka hadis. Dia kalau ustaz ni masih di peringkat apa adalah hadis tu sahih belaka, tidak ada yang tidak sahih melainkan sahih belaka, tak boleh ambil ilmu dengan ustaz tu. Ana sebut terang. Tak boleh kalau lagu tu.
Bahaya tu ni kita sebut ni peringatan, bukan nak mengumpat, bukan kita nak merendah, tidak ada langsung maksud itu Baik, hadis yang ke-27. Wa bi qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Asim al-Ahwal an Ibn Sirin qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Sirin. Kata Ibn Sirin, orang-orang dulu pada peringkat awal dulu tidak pernah menanya ke perihal sanad. Peringkat awal dulu tak tanya pun sanad tu, asal dulu zaman sahabat dulu. Walaupun ada dah sebenarnya unsur-unsur tu saya normal kan. Bila dia tengok ada orang Islam amal sesuatu yang dia tak tahu, dia tanya mu ambil mana, tanya ambil mana tu, mana minta sanad lah tu. Cuma pada waktu tu moga sanad dia sahabat ke sahabat Nabi selalu, tapi kukuk mana pun tanya ambil mana maklumat, mu tahu daripada mana. Ada dah berlaku Sayyidina Umar antara yang terkenal mempopularkan pertanyaan tu, mu ambil mana ni, aku tak tahu betul ke mana. Dia akan kita tanya Nabi, mu ambil mana sahabat ni, dia kita tanya sahabat tu. Tu proses sanad lah tu. Tu. Jadi kata jadi riwayat daripada Ibn Sirin, kata Ibn Sirin, orang-orang terdahulu tu kena ubah sikit terjemah tu. Lam yakunu, mereka dulu, mereka awal dulu tak tanya apa perihal sanad. Tapi bila terjadi kekacauan, bila terjadi pemesongan fakta agama, sudah jadi kacau bila sudah maklumat ini dengan sebab dipalsukan sumber itu, barulah para ulama mula bertanya, sebutkan nama-nama perawi, kamu ambil hadis mana perawi, kamu ambil daripada siapa, baru tanya perawi sanad dia. Bermula daripada saat itulah maka hadis diambil daripada orang-orang yang teguh, yang siqah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Sedangkan hadis daripada ahli bid'ah pasti tidak diterima. Orang yang mengamalkan bid'ah, yang hidup dia bercanggah dengan cara sunnah, orang tak ambil dah hadis dia, orang tak ambil. Imam Bukhari, orang tipu kuda, dia tak ambil dah hadis. Nak tipu kuda, puak ambil seluk lah pakai buat kita kuda pun mari, pada tak ada pun makan dari tangan dia buat gitu nak menarik perhatian kuda biar mari ke, lepas tu dia pegang tali kekang kuda. Imam Bukhari tak ambil dah hadis. Baik, seterusnya hadis yang ke-28. Wa bi qal hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Isa wa huwa ibnu Yunus qala hadatsana al-Auza'i an Sufyan an Sulaiman bin Musa qala laqitu tawusan faqultu haddathani fulan kaita wa kaita qala in kana sahibuk mali'an fakhudh anhu. Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Musa. Kata beliau, aku bertemu Tawus, lalu Tawus berkata, orang itu menyampaikan kepadaku hadis begini. Dia pun kata, jika dia orang yang dipercaya, ambillah riwayat. Kalau dia tu terkenal sebagai orang yang dipercayai. Kena ingat maksudnya tahu maklumat tentang orang itu. Itu maksud dia. Kalau tak tahu, tak boleh ambil. Pada waktu ini. Itulah istilah majhulul hal itu. Orang yang tidak diketahui siapa dia, tak boleh ambil. Hak ni tahu dah jenis penipu, ambil juga. Hak tu tak tahu, tak boleh ambil dah. Tahu dah acak kali kenal pelawak. Kecek kat letak pukul maklumat tu dah. Tak boleh, kena beringatlah. Gaul lagu ni dia boleh berubah. Kalau terbukti dia berubah sebab tu tak apalah. Baik, seterusnya. Yang ke-29, riwayat yang ke-29. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi qala akhbarana Marwan yakni ibn Muhammad Ad-Dimashqi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Aziz an Sulaiman bin Musa qala qultu li Tawus inna fulanan haddathani bikadha wa kadha qala in kana sahibuk mali'an fakhudh anhu. Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Sulaiman bin Musa. Kata beliau, aku berkata kepada Tawus, orang itu menyampaikan kepadaku hadis begini. Maka kata Tawus, jika dia orang yang dipercayai,
Maknanya diketahui dia tu orang siqah, diketahui. Diketahui dia tu orang siqah, bolehlah ambil riwayat daripada dia. Mana kalau tak tahu tentang peribadi dia, tak boleh ambil. Sebab tak nak tekan lagi, hak tahu dah acak kali dah. Apa ni kita kata tak cermat, kena berhati-hatilah. Jadi maklumat ini, disiplin ni sebenarnya kalau kita beri kepada orang kampung, kalau kita didik orang kampung menjadi cerdik dalam bab menerima maklumat. Makcik tak boleh terima sebarang yang gini. Kita mengajar, kita tekan kat tu. Walaupun kita mengajar gapo pun, insya-Allah masyarakat kita akan ada nilai itu. Baik, seterusnya hadis yang ke-30. Wa bi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana al-Asma'i an ibn Abi Zinad an abihi qala adraktu bil Madinah mi'atan kulluhum ma'mun ma yu'khadh anhum al-hadith yuqalu laysa min ahli. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Zinad, bahawa ayahnya iaitu Abu Zinad, Ibnu Abi Zinad, dia ambil riwayat ni daripada ayah dia. Ayah dia tu Abu Zinad tu lah, sebab anak dia, anak Abu Zinad, anak Abu Zinad, dia ambil ayah dia, dia tak sebut ayah dia. Dia betul lah ni Abu Zinad, sebab ayah Abu Zinad, apa ni, anak Abu Zinad, maknanya Abu Zinad tu ayah dia. Itu maksud. Mana dia ambil Ibnu Abi Zinad, dia ambil daripada ayah dia, iaitu Abu Zinad. Kata ayah dia kata, aku sempat bertemu dengan 100 orang di Madinah, yang semua 100 orang ini orang yang amanah. Ma'mun tu makna amanah. Namun hadis tidak diambil daripada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni walaupun orang amanah, orang juh, tapi mereka tidak ada kelayakan. Juh dah. Tu. Juh ni boleh jadi dia ni jenis pelupa, jenis tak ingat, banyak tersalah. Tapi orang bagus, orang amanah. Bukan menipu, tapi tak layak. Ada banyak kelemahan diri tu. Itu maksud dia. Suatu orang. Baik, seterusnya hadis yang ke-31. Yang ke-31, wa bi qala hadatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki qala hadatsana Sufyan wa hadatsani Abu Bakr ibn Khallad al-Bahili wal lafzu lah qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah an Mis'ar qala sami'tu Sa'd bin Ibrahim yaqul la yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Mis'ar. Kata Mis'ar, dia kata, aku mendengar Sa'ad bin Ibrahim berkata, tidak boleh menyampaikan hadis dari Rasulullah kecuali orang-orang yang thiqah. Mana maksud dia begini, mana tidak boleh ambil yuhaddithu an, mana tidak boleh ambil daripada, kita nak ambil maklumat tentang Rasulullah daripada seseorang, tak boleh ambil kecuali orang itu thiqah. Itu maksud dia nya, kalau bahasa mudah. La yuhaddithu an, tidak boleh seseorang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah kecuali dia ambil daripada orang siqah. Itu maksud dia. Yang ke-32, wa bi qala hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Qahzaz min ahli Marwa qala sami'tu Abdan ibn Uthman yaqul sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul. Ini hak terkenal ni, al-isnad min ad-din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdan bin Uthman. Beliau menyebutkan bahawa Abdullah bin Al-Mubarak berkata, sanad adalah sebahagian daripada agama. Seandainya bukan kerana ilmu sanad, setiap orang boleh bercakap dengan semahu-mahunya tentang agama. Jadilah ni bila orang nak cakap tentang agama, kalau maklumat pelik-pelik orang tak dengar, memang orang akan tanya dia, mana sanad? Pertanyaan itu menyebabkan orang nak nipu ni jadi takut, ataupun orang yang tidak bercermat dia akan jadi cermat kalau anak murid jenis gitu. Tapi ada orang yang cuba pelik lah, memang anak tengok pelik, anak pun tak tahulah macam mana. Dia kata tanya tu tak boleh, tanya tu tak boleh, kita tidak dituntut untuk tanya. Contohnya nak semaya tanya, mana dalil kena rokok? Ya orang tak tanya, dah lebat rokok tu. Dia bagi contoh tu, berat mengerti ustaz ni. Orang timbul isu tanya ni bila awak sebut kopi tu ada fadilat. Malaikat 70,000 malaikat menurunkan rahmat. Orang bau mulut bau kopi turun rahmat. Tu baru orang minta dalilnya.
Rokok orang tak minta dalil dah, tapi cara dia nak merosakkan pemahaman orang gitu. Sedangkan tanya tu kena wajib. Anak ayat sebut tu ada pengalaman anak kuliah. Anak kuliah ni lama sebelum nikah. Salah satu perkara yang kita berhati-hati dalam mengajar ni, salah satunya kerana kita belajar ni kita jadi takut. Salah satunya kerana orang tanya. Dan orang betul kesilapan kita. Tak suruh royak setara mana pun. Bahkan tok guru kita Maulana pun, dia kata dia ada tersalah ketika buat nota. Teringat kau tu asal malas nak mengajar, jadi takut. Salah buat nota. Engkau manusia. Tapi kita fikir daripada kesalahan itulah kita boleh ilmu. Kalau kita berhenti mengajar, tak tahu salah tu, tahu ke mengajar, tahu salah tu. Kadang-kadang Allah bui. Anda pernah balik bawa kenderaan balik, terlintah. Allah bui terlintah. Apa? Tak betul aku sebut tadi silap tu. Kita pun ingat. Betul minggu depan. Kalau tak mengajar tak dapat tu. Tu. Jadi bila orang tanya, bila orang betul, tu ilmu lah tu untuk kita. Allah tak ui pada seorang tu betul berlaku. Allah tak ui gitu. Kalau ui gitu kat sepuluh Nabi dah lah jadinya dia tu. Baik, seterusnya ni hak ni terkenal benar ni. Al-isna' minad din. Sanak tu daripada agama. Sebab tu kita kena pasti. Maknanya kena pasti. Kena cemok dulu. Bila diyakini benar, baru boleh disebarkan. Kalau tidaklah kerana sanak, semua orang lebih bercakap. Jadi fakta agama ni terpelihara kerana sanak ni lah. Sebab sanak ni orang tak boleh tipu. Misalnya dia kata, saya ni ada sanak, saya ni keturunan Rasulullah, saya ada sanak. Orang akan cek lah, betul ke tidak? Orang puak kaji, tak betul. Sebab dia kata kalau dia cucu yang ke-38 ataupun 37, maknanya setiap generasi tu mesti kena umur 40 lebih baru boleh anak. 40 baru tubik. Sedangkan orang nak boleh ada generasi kedua kadang-kadang 25 tahun boleh anak dah. Patut anak dia pula kadang-kadang 20 tahun, nikah umur 20, umur 21 boleh anak dah. Jadi maknanya dia terkena 50 lah kata. Kalau ada orang dakwa dia cucu Nabi, dia kena 50 lah kata. Generasinya ke 50 lah kata. Baru munasabah. Kalau tidak, jadi tidak munasabah. Tu ada kajian ilmu nasab. Tu di Indonesia. Anda sebut tu bukan nak merendahkan mana-mana pihak. Tidak ada maksud tu. Nak ayatnya sanak ni dalam batu pun bila guna dia jadi terbongkar maklumat. Nak ayat bui. Pentingnya ilmu sanak. Baik, seterusnya. Tak habis lagi tadi tu. Qala wa qala Muhammad bin Abdullah haddathani al-Abbas bin Abi Rizmah qala sami'tu Abdullah yaqul bainana wa bainal qaum al-qawaim, yakni al-isnad. Muhammad bin Abdullah juga menyebutkan, dia kata Al-Abbas bin Abu Zirmah menyampaikan kepadaku, dia kata aku dengar Abdullah bin Mas'ud lah ni maksudnya, kata antara kami Abdullah bin Al-Mubarak ni berkait dengan atas lagi ni. Abdullah bin Al-Mubarak sebab dia berkait dengan atas tu. Kata Al-Abbas bin Abu Zirmah, dia kata aku dengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, antara kami dan orang ramai terdapat tiang-tiang yang kukuh, yang tegak, yakni periwayatan bersanad. Mana antara kami dengan orang ramai ni ataupun dengan puak tu ada qawaim. Gapo dia maksud dia nak ayatnya kami ni dengan guru-guru kami dulu hak kami terima ilmu ni, dia ada qawaim. Gapo dia qawaim? Tiang-tiang yang kukuh. Maksudnya sanad. Mana kami terima ilmu dengan orang terdahulu ni melalui sanad. Sebab tu dia kata al-isnad minad din tu sanad daripada agama. Baik. Wa qala Muhammad sami'tu Aba Ishaq Ibrahim bin Isa At-Talaqani qala qultu li Abdullah bin al-Mubarak ya Aba Abdurrahman al-hadith alladhi jaa inna min al-bir ba'da al-bir an tusalliya li abawayka ma'a salatik wa tasumu lahumā ma'a sawmik qala faqala Abdullah ya ibn Ishaq ya Aba Ishaq amman hadha qala qultu lahu hadha min hadith Shihab ibn Khirash faqala thiqatun amman qala qultu anil Hajjaj bin Dinar qala thiqatun
amman? Qala qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Ishaq inna bainal Hajjaj bin Dinar wa bainan Nabi mafawiz tanqati'u fiha a'naqul mati walakin laysa fi sadaqah ikhtilaf. Cuba kita tengok di sini. Muhammad mengatakan, aku mendengar Abu Ishaq iaitu Ibrahim bin Isa At-Talaqani berkata, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, ini salah satu tokoh besar, wahai Abu Abdurrahman, ni kunyah Ibnul Mubarak, ada hadis yang menyebutkan begini, maksud dia, salah satu bentuk kebajikan di atas kebajikan. Salah satu bentuk kebajikan di atas kebajikan. Mana kebajikan yang banyak, kebajikan yang bertindih-tindih. Kebajikan atas kebajikan adalah engkau mengerjakan salat untuk kedua ibu bapa engkau. Semaya niat untuk ibu bapa. Itu maksud dia. Di samping engkau mengerjakannya untuk dirimu, kamu buat untuk kamu juga, tapi niat pahala untuk ibu bapa. Semaya ni. Selain itu, kau juga berpuasa untuk kedua ibu bapa. Di samping kamu berpuasa untuk kamu, kamu niat juga puasa tu untuk ibu bapa. Pahala dia tu. Dia baca hadis tu. Abdullah Ibn Mubarak pun tanya dia, wahai Abu Ishaq, riwayat ni hadis ni mu ambil daripada siapa? Aku jawab, hadis ni daripada Syihab bin Khirash. Dia kata, oh tak apa, boleh percaya tu. Dia tu okey lah. Lalu Syihab tu ambil daripada siapa pula? Syihab bin Khirash tadi. Ibnu Mubarak lah tu tanya tu. Dia ambil daripada siapa? Tu. Jadi jawab Abu Ishaq dari Hajjaj bin Dinar. Syihab tu ambil daripada Hajjaj bin Dinar. Maka Ibnu Mubarak kata, dia tu boleh dipercayai. Okey dia tu. Jadi Hajjaj tu bin Dinar diambil daripada siapa? Maka Abu Ishaq pun jawab, dia ambil daripada Rasulullah. Ambil daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda. Maka Ibnu Mubarak pun berkata, wahai Abu Ishaq, antara Hajjaj bin Dinar dan Nabi SAW terbentang jarak masa yang cukup jauh, dan boleh membuat leher-leher haiwan tunggannya terputus. Jauh doa tu siapa putus tekak binatang itu, jauh sangat. Kalau nak Allah gitu jauhnya. Akan tetapi tidak ada perbezaan pendapat mengenai sedekah. Manakala anak buat tu tak niat pun boleh pada ibu bapa kita semaya, boleh pahala ke ibu bapa kita. Kita sedekah tu tak apa. Masalahnya mu ambil daripada hadis ni sanad terputus. Sedekah tu tidak dinafikan, maknanya matan hadis tu boleh diterima. Tengok hadis-hadis lain. Apa terputus tu? Sebab antara Hajjaj bin Dinar dengan Rasulullah tu masa tu jauh. Maknanya tak mungkin Hajjaj ni ambil daripada Nabi. Maknanya riwayat ni inqita', terputus sanad. Dia boleh ingat sosok tak lepeh kita nak ingat lagu tu. Sebab tu kena bergantung dengan kitab lah kita ni. Kena rujuk. Kalau boleh ingat gitu, Allah pada ulama kita dulu ingat sesa tu. Bukan sehadis dia ingat beratus ribu. Ini kelebihan lah. Baik, tak habis lagi, lagi tu. Wa qala Muhammad sami'tu Ali bin Shaqiq yaqul sami'tu Abdullah bin al-Mubarak yaqul an ru'usin nas da'u hadis Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Imam Muslim Muhammad mengatakan, aku mendengar Ali bin Sadiq berkata. Ni kata Muhammad, dia kata aku dengar Muhammad tadilah. Muhammad tadi tu apa ni? Muhammad bin Abdullah bin Kuhzaz tadi. Bukan Muhammad al-Mubarak, bukan Ibnu Mubarak ni. Muhammad perawi atas tadi. Muhammad mengatakan, aku mendengar Ali bin Sadiq kata, aku mendengar Abdullah bin Mubarak. Muhammad bin Kuhzaz tu. Jadi kata Ali bin Syakik, dia kata aku dengar Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan audien, khalayak yang ramai, jangan ni anda tinggalkanlah hadis, mana jangan terima hadis Amr bin Thabit kerana dia telah mencaci salaf kita. Dia telah caci sahabat. Salaf sini makna sahabat.
Jangan ambil daripada Amr bin Thabit riwayat apa? Dia caci sahabat. Bukan mengkafir lagi tu, caci. Maknanya orang yang caci sahabat ni, lepas tu kalau caci Abu Hurairah lah ke mana? Salah kita lah tu. Abu Hurairah ni hadirat, setara dengan Imam Syafi'i lah tu. Tugu dia tu. Syafi'i, Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal tu. Nya kata sesak, nya kata kafir nah. Gila dia kata. Imam Abu Hanifah ada orang kata gitu. Jangan. Ramai mana ulama kata Imam Abu Hanifah ni wali Allah. Tengok pada perjuangan hidup dia. Kalau nak cerita panjang lah, Imam Abu Hanifah ni dia berhadapan dengan orang terlibat dengan ajaran salah bapak Khawarij Mu'tazilah, dan dia ni kaki debat zaman tu. Sebab tu orang marah pada dia. Ajaran salah ni dia debat berlaku. Ramai mana pokok tak percaya pada agama jadi percaya pada Allah SWT. Imam Abu Hanifah. Sebab tu dia anggap sebagai imam ahli sunnah tu. Dia tu imam ahli sunnah. Tiba-tiba ada ustaz kata dia ni gila, dia ni kafir. Terlalu beratlah bagi ana. Okey, seterusnya kita ambil lagi hadis ke-33. Wa bi qala hadatsani Abu Bakr ibn Abi Nadhr qala hadatsani Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim qala hadatsana Abu Uqail sahibu Buhayyah qala kuntu jalisan indal Qasim ibn Ubaidillah wa Yahya ibn Sa'id faqala Yahya lil Qasim ya Aba Muhammad innahu qabihun ala mithlik azimun an tus'ala an shay'in min amri hadha ad-din fala yujad indaka minhu ilmun wala faraj aw ilmun wala makhraj faqala lahu al-Qasim wa amma dhaka qala li annaka wa amma dhaka qala li annaka ibnu imamai huda ibnu Abi Bakr wa Umar qala yaqulu lahu al-Qasim aqbahu min dhaka inda man aqala 'anillah an aqula bighairi ilm aw akhudha 'an ghairi thiqah qala fasakata fama ajabahu. Imam Muslim dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada ni apa tidak tanda sini. Kita ambil daripada Qasim bin Ubaidillah dan Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id berkata kepada Al-Qasim, wahai Abu Muhammad, ni kunyah kepada Al-Qasim bin Ubaidillah, sangat buruk. Wahai Abu Muhammad, hak dia kata ni siapa dia ni? Yahya. Dia kata kepada Al-Qasim, sangat buruk dan aneh jika orang sepertimu wahai Al-Qasim ditanya tentang suatu persoalan agama, lantas si penanya tidak memperoleh ilmu atau jalan keluar daripadamu. Mana orang tanya tapi kamu tidak bagi respon, tak bagi maklumat. Orang tanya tak patut lagu tu, buruk tu perangai, kena royak lah. Apa mana Al-Qasim pun tanya, kenapa begitu, kenapa buruk kalau saya tak jawab tu? Orang tanya, tiba-tiba dia tak dapat maklumat daripada saya, tiba-tiba kamu kata buruknya perangamu. Qasim kata, kenapa begitu? Yahya pun jawab, kerana engkau adalah keturunan dari dua imam pemberi petunjuk kebenaran. Sebab Al-Qasim ni dia ada pertalian, dia ada sanad, dia ada hubungan dengan Abu Bakar dan Umar. Qasim ni dia ada hubungan, makna dia ni keturunan Abu Bakar, dan boleh jadi mak dia daripada keturunan Abu Bakar, ayah dia keturunan sana, boleh jadi begitulah. Ana tidak sempat nak cek dia punya jalur sanad dia. Tapi Al-Qasim ni dari segi nisbah keturunan, dia ni keturunan Sayyidina Abu Bakar dan keturunan Sayyidina Umar. Al-Qasim pun kata, ada yang lebih jelek dari itu menurut orang yang Allah kurnia ilmu, iaitu jika aku menjawab tanpa berdasarkan ilmu, atau aku mengambil riwayat daripada seseorang yang tidak boleh dipercayai. Yahya pun terdiam tanpa kata apa-apa. Rupanya Qasim kata, dia kata hak lebih teruk daripada tu lagi. Kadang-kadang aku tak jawab sebab aku tak ada ilmu tentang jawapan itu. Aku tak tahu, aku tak jawab, ataupun aku tak yakin. Lebih buruk lagi daripada orang tanya tak jawab, lebih buruk daripada tu adalah jawab bukan berdasar pada ilmu atau terima maklumat dengan orang yang tidak sik. Hak tu lebih buruk lagi perangai daripada orang tanya tak jawab. Orang tanya tak jawab ni tidak buruk belah mana?
Lebih baik tu jawab dalam keadaan tak ada ilmu, tak cukup ilmu. Hak buruknya ke dia? Jawab dalam keadaan tak ada ilmu ataupun ambil ilmu daripada orang yang tidak layak, orang yang tidak boleh dipercayai. Baik, seterusnya anda ambil lagi. Hadis yang ke-34. Bila jawab gitu Yahya pun senyap, tak kata apa. Betul dia kata Qasim jawab tu. Betul lah, aku ni keturunan Sayyidina Bakar pun. Aku ni keturunan Sayyidina Umar, tapi aku bukan ahli semua perkara. Baik. Hadis ke-34. Wa haddatsani wa bi qala hadatsani Bishr bin al-Hakam al-Abdi qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul akhbaruni an Abi Aqil sahib Buhayyah anna ibnan li Abdullah bin Umar sa'aluhu an syai'in lam yakun indahu fihi ilm faqala lahu Yahya ibn Sa'id wallahi inni la'uzimu an yakuna mithluk wa anta ibnu imamayil huda yakni Umar wa ibn Umar. Tu Umar wa ibn Umar tus'alu an amrin laysa indaka fi ilm faqala a'zamu min dhalika wallahi indallah wa inda man aqala anillah an aqul bighairi ilm aw ukhbir an ghairi thiqah. Qala wa syahidahuma Abu Aqil Yahya bin al-Mutawakkil hina qala dhalik. Apa maksud dia? Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Aqil. Abu Aqil ni murid Buhayyah. Buhayyah ni nama orang. Bahawa orang-orang mana orang ramai bertanya kepada salah seorang putera Abdullah bin Umar tentang sesuatu. Ada orang tanya anak Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar lah, tentang satu masalah. Tetapi dia tak jawab. Tapi orang ramai yang tanya tu tak dapat jawapan daripada anak Abdullah bin Umar. Dia tak sebut nama gapo. Kemudian Yahya bin Sa'id tegur dia, tegur anak Ibnu Umar tu. Demi Allah, aku benar-benar heran. Macam mana boleh ada orang sepamu ni? Engkau ni keturunan dua imam pemberi petunjuk kebenaran, iaitu Umar dan anak dia Ibnu Umar. Mu ni cucu Sayyidina Umar, ayahmu tu Ibnu Umar. Kan dua-dua ni sahabat kan? Tetapi ketika ditanya tentang sesuatu masalah, engkau tidak tahu jawapan dia. Mu tak dijawab sebab tak tahu. Macam mana mu tak tahu? Mu ni anak Ibnu Umar, ayahmu Sayyidina Umar. Apa jawab anak Ibnu Umar tu? Dia kata, demi Allah, ada yang lebih mengherankan. Ada lagi yang lebih pelik daripada hal tu. Apa dia? Menurut Allah dan orang-orang yang dikurniai ilmu oleh Allah, jika aku jawab setiap soalan orang tanya bukan berdasarkan kepada pengetahuan, atau jika aku meriwayatkan satu-satu maklumat agama bukan daripada orang yang dipercayai, hal tu lebih teruk lagi. Orang tanya aku pun jawab, nak suruh bunyi jawab, padahal tak betul, tak tahu betul ke tak. Lebih teruk lagi daripada tak jawab. Ataupun aku mengambil maklumat agama daripada orang yang tidak boleh dipercayai, hal tu lebih teruk lagi daripada tak jawab tu. Baik, seterusnya. Jadi tak perlu hurah, kita boleh fikir sendiri maklumat. Riwayat yang ke-35. Wa bi qala haddatsana Amr bin Ali Abu Hafs qala sami'tu Yahya bin Sa'id qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malik wa ibn Uyainah 'anil rajul la yakunu thabtan fil hadits fayatini ar-rajul fayas'aluni an qalu akhbir anhu annahu laysa bi thabtin. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Ulayyah, daripada Malik, daripada Malik. Kita ambil sini, kita ambil daripada Yahya bin Sa'id. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id kata, saya tanya Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah tentang seorang perawi yang tidak boleh dipercayai. Kalau perawi itu yang tidak thiqah, lalu ada orang mendatangiku dan bertanya tentang hal itu, bolehkah saya nak cerita peribadi perawi yang tidak thiqah? Maka empat orang ni, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah ni tokoh-tokoh besar ni, dia kata kena sebut, sampaikanlah kepada orang itu bahawa orang itu tidak thiqah, tidak berdosa, tidak dikira mengumpat.
Misalnya gini, anak ambil contoh lah zaman kita ni. Misalnya orang mari cerita pada kita, dia kata saya duduk mengaji dengan orang tu. Kita tahu orang tu isin apa ni, isin dengan PL tukar lagi. Misalnya contoh saja ni. Dia tak boleh nak beza kalimah kata nama dengan kata kerja pun tak boleh beza dalam bahasa Arab. Mengajar tungi-tungi salah. Misalnya, dan kita tahu hak dia ustaz dia ngaji tu memang sangat banyak kesalahan hak besar-besar berakidah pada. Bahkan kita tahu ustaz tu ada akidah tak betul. Kita wajib kena ayat jangan ngaji dengan orang itu. Sebab ada seorang pensyarah mesti ijtihad dalam akhbar. Jangan ngaji pondok kawan ni, jangan ngaji ijtihad. Tu sebenarnya ni sebab terbukti kecek mengarut. Nabi mari makan setalar dengan dia. Nabi mari semai tahajud di madrasah dia. Dia cerita ke orang. Macam-macam banyak lah, berpuluh-puluh. Kita kata tak salah. Jadi ada seorang pensyarah tu, doktor. Anda tengok doktor gede nama tu, dia ijtihad masuk dalam akhbar. Masuk dalam grup WhatsApp habis buat kenyataan rasmi. Sebab dia kata bahaya sangat. Baik, seterusnya anda ambil lagi, kita ambil lagi. Seterusnya yang ke-36. Ni orang panggil nilai-nilai yang orang Islam kena tahu. Baru dia tidak boleh ditipu. Wa bi qala hadatsana Abdullah ibn Sa'id qala sami'tu an-Nadr yaqul su'ila Ibn Aun an hadith li Shahr wa huwa qa'imun ala uskuffatil ba. Faqala inna Shahran nazakuhu. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Nadr lah, kita ambil Nadr. Nadr dia berkata, Ibnu Aun sedang berdiri di ambang pintu. Ambang pintu ni bendu lah kita kata. Di bendu pintu. Lalu beliau ditanya tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bernama Syahar. Kata Ibnu Aun, mereka menyatakan bahawa Syahar bukan orang yang thiqah. Mereka tu mana ulama-ulama hadis lah. Ulama hadis kata Syahar ni bukan orang thiqah. Mereka kata Syahar bukan orang thiqah. Abu Muslim, iaitu Muslim bin Hajjaj meriwayatkan, dia berkata orang-orang mempertikaikan keabsahan diri dia. Tidak dikira mengumpat gitu. Sebab ni hadis. Tidak dikira mengumpat, tak berdasar. Sebab ini bukan masalah peribadi, masalah agama. Hadis yang ke-37. Wa bi qala hadatsana Hajjaj bin Sya'id qala hadatsana Syababah qala Syu'bah wa qad laqitu Shahran falam a'tadda bih. Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Hajjaj bin Asy-Sya'id. Kata Asy-Sya'id, dia kata Syababah telah menceritakan hadis ini kepada aku. Kata beliau, Syu'bah berkata, aku telah berjumpa dengan Syahar hak tadi lah, hak dikatakan tidak siqah tadi. Dan aku tak cara, aku tinggal riwayat dia, aku tak ambil pun. Jadi ulama kita kenal dia ni siapa. Aku tak ambil, walaupun aku direct daripada dia. Kalau tidaknya, kalau ambil dengan dia riwayat mungkin sana aku lebih tinggi, aku rela tak ambil dengan orang lain. Hadis terakhir, hadis ke-38. Wa bi qala hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz min ahli Marwa qala akhbarani Ali bin Husain bin Waqid qala Abdullah ibn al-Mubarak qultu li Sufyan ats-Tsauri inna Abbad bin Katsir man ta'rif halah wa idha haddatha jaa bi amrin 'azim fatara an aqula lin-nas la ta'khudhu an qala Sufyan bala qala Abdullah fakuntu idha kuntu fi majlisin dhukira fihi Abbad athnaitu alaih fi dinih wa aqul la ta'khudhu anhu. Perhati molek, ini penting Imam Muslim dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abbad bin Katsir, daripada Sufyan lah, kita Sufyan ats-Tsauri. Ibnu Mubarak berkata, ana ambil ringkas ni, Ibnu Mubarak berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, Abbad bin Katsir
Ni Abdullah bin Mubarak kata. Dia sebut ni kepada siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Abbad bin Kasir adalah orang yang engkau ketahui keadaannya. Apabila menyampaikan hadis, dia menyampaikan hal yang menghebohkan. Gapo dia? Bi amrin azim. Perkara yang mengheboh, perkara yang nampak sensasi lah. Kalau dia cerita hadis tu pun hadis sensasi lah. Hadis yang menjadi perhatian orang. Cerita tentang konspirasi kau, cerita tentang dajjal, benda-benda orang celak putih mata lah. Dia tak cerita hadis-hadis bab wuduk, tak cerita ni. Dia berhimnah hadis-hadis yang menyebabkan jadi orang jadi pena anak mata tu. Apa sih dia gitu? Bagaimana pendapatmu jika aku katakan kepada orang ramai jangan ambil riwayat daripada dia? Dia ni kalau dia riwayat hadis, mesti hadis-hadis yang menyebabkan orang jadi pelik-pelik, orang jadi pelik. Benda-benda gitu. Sufyan berkata, lakukanlah. Kalau dia kecek ke, ni tok guru kita ni boleh jalan atas air. Kecil atas batu jadi mah. Nak sebut betul gamuk sahabat nak kata, tanya dia tu. Hak tok guru dia tu dua butir tu mah ke? Tu anak sebut bahasa tidak standard tu. Kalau standard bahasa kata dia ada lagi. Anak terjemah dengan bukan dengan itu, terjemah dengan makna tu. Tak gamuk nak terjemah dengan lafaz dia. Tanya untuk guru aku cerita batu tu. Engkau tu dia tu mah juga. Gitu mudah faham tak faham tak apa tu. Dia ni pasal riwayat maklumat kau pelik-pelik ya. Tak ada siapa tidak pelik. Bolehkah aku nak ayat ke orang jangan ambil riwayat daripada orang lagu ni? Sufyan apa kata? Boleh. Abdullah bin Mubarak kata, lantas apabila aku berada di suatu majlis yang dalam majlis itu disebut nama Abbad, disebut nama Abbad bin Kathir, aku pun sebut dalam majlis itu, saya bersaksi bahawa dia ni dalam agama dia bagus, maya bagus dia ni gini, tetapi nak ambil hadis tak boleh dengan dia. Bangun selalu duk tengah mengajar orang sebut tentang riwayat ini, riwayat ni diambil daripada Abbas bin Kathir. Aku bangun lalu, dia ni bagus ibadat semaya tu, tapi tak boleh ambil riwayat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia cerita bak orang jalan atas hari, bak orang terbang tu yang dia cerita. Bak keramat-keramat ya. Kena faham molek ni penting ni. Sebab style, sebab dalam agama kita dia tidak tumpu kepada perkara pelik-pelik. Kalau keramat dia sudah. Kalau ada sungguh. Baik. Lagi. Hak tu juga Muhammad menyampaikan wa bi qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abdullah ibn Uthman qala abi qala anhu qala Abdullah ibn al-Mubarak intahaitu ila Syu'bah faqala hadha Abbad ibn Kathir fahdharuh. Muhammad menyampaikan kepada kami, Muhammad Al-Perawi takdilah tu, Muhammad bin Abdullah Al-Quzzaz itu. Muhammad menyampaikan kepada kami, kata siapa? Kata Imam Muslim. Ni guru Imam Muslim ni, Muhammad ni guru Imam Muslim. Muhammad bin Qazzaz menyampaikan kepada kami daripada Abdullah bin Uthman daripada ayahnya. Ayah dia sebut bahawa ayah dia ni siapa? Uthman tu lah. Ayah dia sebut bahawa Abdullah bin Mubarak berkata, aku pernah berjumpa dengan Syu'bah, lalu dia berkata, ini adalah Abbad bin Kathir, fahdharuh, berhati-hatilah dengan dia, beringat dengan dia, jangan mudah-mudah ambil maklumat dengan dia. Baik, hadis 39 tu kita berhenti setakat, sebab hadis-hadis selepas tu pun lebih kurang itulah juga sebenarnya. Jadi minggu depan kita akan baca kitab kita ni lah. Jangan akan buat nota. Jadi anak agak menalah kena simpan molek nota tu, kena sedia file lah supaya boleh bawa sama. Sebab kadang-kadang kita akan rujuk, okey hak dah nota baru ni kita akan rujuk juga. Jadi kitab ni, jadi cara nota sebut sekali lagi walaupun sebut dah sebelum ni, untuk matan hadis dan terjemahan kita akan baca kitab ni, dan untuk syarah tu kalau ada perlu syarah lah, anak akan buat lampiran insya-Allah. Dan hak tu anak bagi pada pihak masjid lah, pihak masjid akan photostat lah. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.